Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Yasmin Binti Hamid dan saya akan membentangkan mengenai metafizik dari subjek falsafah dan isu semasa, kod subjek UQI 11402. Nombor matrik saya ialah AA222009, Seksyen 11 dan saya merupakan pelajar tahun 1 semester 2. Pengenalan metafizik. Metafizik merupakan salah satu komponen utama ilmu falsafah yang menghasilkan budaya pemikiran murni dalam kehidupan manusia. Disiplin metafizik memberi tumpuan kepada hakikat kewujudan atau the study of the reality yang melibatkan aspek fizikal dan bukan fizikal. Keluasan ilmu metafizik ini merangkumi perkara gaib yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar dan sesuatu yang luar biasa seperti frekuensi, tenaga dan lain-lain. Definisi metafizik. Istilah metafizik ini dari segi etimologi merupakan gabungan antara dua perkataan iaitu meta dan fizik. Meta ni dari perkataan Yunani yang bermaksud setelah, di belakang, di sebalik, melampaui atau melebihi. Manakala fizik bermaksud perkara, alam bersifat material atau alam yang nyata iaitu fizikal. Oleh itu, metafizik ini didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak boleh dilihat dengan menggunakan panca indera dan merujuk kepada sesuatu yang melampaui sepadan atau batasan fizikal, atau boleh juga ditafsirkan sebagai satu ilmu yang membicarakan mengenai perkara-perkara yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Metafizik mempunyai dua sudut iaitu dari sudut falsafah dan dari sudut agama. Metafizik dari sudut falsafah menurut Aristotle dalam bukunya Metafizika, sudut kajian di peringkat paling abstrak atau paling umum mengenai sesuatu perkara atau sesuatu fenomena yang berkaitan dengan alam sama ada alam nature atau alam semula jadi. Misalnya dengan memikirkan sesuatu perkara seperti jasad ataupun benda-benda material, di situ kita boleh melihat dari sudut yang paling umum tentang sifat jasad ataupun apakah benda material tersebut. Contoh sifat jasad adalah penampilan, warna, bentuk dan bau serta rasa. Metafizik bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab dan akibat. Misalnya contohnya kita melihat api membakar kertas, di situ ada konsep sebab dan akibat yang berkaitan. Metafizik dari sudut agama. Ia merupakan fenomena di luar alam nyata atau perkara gaib iaitu sesuatu mengenai alam di luar fenomena biasa atau alam di luar jasad. Metafizik ini bermaksud mengenai sesuatu kehidupan selepas mati seperti alam barzah, syurga dan neraka. Manusia juga tidak dapat mengesahkan melalui cara-cara yang biasa iaitu menggunakan deria atau melihatnya dari segi ruang, waktu dan sebagainya serta tidak mungkin dapat mengenali fenomena tersebut dengan cara kebiasaan mengenali alam nyata atau realiti. Pengertian metafizik dari sudut agama ini merujuk kepada suatu realiti alam gaib yang tidak boleh ditentukan melalui panca indera yang biasa. Teori metafizik. Teori kewujudan. Terdapat dua teori yang berlainan dalam kalangan ahli falsafah yang membicarakan kewujudan hakiki tentang apakah yang wujud di dalam ini iaitu teori idealism dan teori materialism.
Okey, teori idealism merupakan sesuatu yang hadir dalam jiwa yang berasal dari perkataan Yunani. Aliran ini menganggap bahawa di sebalik realiti fizikal, terdapat sesuatu yang tidak dapat dilihat. Teori ini bertentangan dengan teori materialism. Mengikut Joe Berkeley iaitu pelapor fahaman idealism mengatakan bahawa jika difikirkan dengan mendalam apakah yang kita diketahui mengenai alam ini, maka kita lihat bahawa kita tidak mengenali jasad yang berada di luar sana secara langsung, tetapi kita hanya mempunyai sensasi atau imej akan jasad tersebut dalam minda kita. Jadi realitinya bukan objek fizikal yang berada di sana, kerana itu tidak mungkin kita anggap secara langsung, tetapi yang kita tanggapi secara langsung ialah sensasi yang dikaitkan dengan objek-objek itu, dan sensasi atau imej itu adalah bersifat mental dan bukannya fizikal. Seterusnya adalah teori materialism. Materialism bermaksud teori-teori atau kepercayaan bahawa material saja yang wujud. Encyclopedia Britannica mendefinisikan medicine sebagai pandangan bahawa semua akta atau hakikat, termasuk hakikat yang berkaitan dengan pemikiran manusia, kecenderungan dan sifat akibat sejarah manusia adalah semuanya bergantung kepada proses fizikal atau benda. Falsafah materialism menekankan bahawa semua yang wujud pada dasarnya bersifat fizikal. Sebelum kita pergi ke sistem-sistem metafizik mempunyai hubungan insan dengan alam, iaitu sebagai makhluk yang paling sempurna berbanding dengan makhluk lain di dunia. Manusia mempunyai tanggungjawab yang besar untuk memastikan kehidupan di alam kesinambungan antara satu sama lain. Bumi ini dilengkapi dengan segala prasyaratnya dan sumber kehidupan yang banyak untuk manusia hidup dengan penuh makna dan bahagia, dan untuk menjamin generasi yang akan datang. Dalam konteks kosmologi yang berasal daripada dua perkataan iaitu kosmos dan logos, kosmos membawa maksud harmoni, keteraturan atau alam semesta, sementara logos bererti ilmu. Jadi kosmologi adalah ilmu yang berkaitan dengan kewujudan dan perubahan alam semesta daripada awal kejadiannya sehingga sekarang. Dalam konteks ekologi, dari sudut bahasa, ekologi berasal dari bahasa Latin iaitu oikos dan logos. Oikos bererti rumah atau tempat hidup, manakala logos seperti ilmu. Jadi ekologi adalah kajian tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Ekosistem, contohnya ekologi ini melibatkan ekosistem, iaitu ia merupakan gabungan daripada perkataan ecological system iaitu hubungan antara organisma dan lingkungan dan semua interaksi yang di dalamnya. Seterusnya, metafizik merupakan hubungan insan dengan Tuhan. Hubungan insan dengan Tuhan bermula dengan konsep individu yang mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Mereka mempercayai wujudnya Tuhan walau kewujudannya tidak dapat dikesan. Manusia percaya dengan konsep ketuhanan dan akan memahami perintah dan larangan yang telah diwahyukan oleh Tuhannya yang perlu ditaati dan dituruti. Sistem-sistem metafizik yang pertama ialah teisme. Ia merupakan fahaman yang mengatakan bahawa Tuhan itu wujud. Teisme mempercayai kewujudan Tuhan walaupun kewujudannya mungkin tidak dapat dikesan melalui cara-cara yang biasa, panca indera yang 5, akal yang rasional dan sebagainya. Seterusnya adalah politeisme. Ia merupakan kepercayaan pada Tuhan itu wujud, tetapi kewujudan Tuhan dan dewa-dewi adalah lebih daripada satu. Ketiga adalah monoteisme. Kepercayaan bahawa Tuhan wujud dan kewujudannya adalah satu.
Fahaman ini menekankan keesaan Tuhan seperti fahaman Tauhid dalam Islam. Yang keempat adalah ateism. Kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan atau mengatakan bahawa Tuhan itu tidak wujud. Ateism ini bermaksud dia tidak mempercayai Tuhan seperti sistem-sistem metafizik lain. Agnosticism. Yang terakhir adalah agnosticism, fahaman yang mengatakan bahawa ada atau tidaknya Tuhan adalah sesuatu yang tidak diketahui atau tidak dapat diketahui kerana fahaman manusia adalah terhad dan kebolehan untuk mengenali alam juga terhad melalui deria dan pemikiran. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.